Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Halina dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang topik 9, iaitu perbandingan budaya antara dua etnik di Malaysia. Dalam kajian ini, kami telah memilih dua etnik, iaitu etnik Melayu dan Cina, untuk melihat perbandingan daripada aspek perkahwinan. Adat perkahwinan merupakan satu upacara yang membolehkan etnik-etnik ini menonjolkan corak budaya mereka yang unik dan menarik di samping membuktikan hubungan sesebuah pasangan telah sah. Oleh itu, adat perkahwinan ialah salah satu upacara yang penting untuk memastikan amalan yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dapat dipelihara daripada pupus. Hal ini dikatakan demikian kerana pengamalan budaya dan adat dalam perkahwinan telah menjadi satu kebiasaan serta memberi identiti kepada etnik Melayu dan Cina. Kajian ini juga akan menunjukkan perbandingan adat perkahwinan antara kedua-dua etnik ini secara lebih mendalam. Baiklah, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk menerangkan tentang objektif kajian. Hai, saya Lario Anna Hendry, merupakan Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 2. Saya akan membentangkan bahagian objektif kajian dan metodologi kajian. Objektif kajian terbagi pada 3, iaitu untuk mengkaji konsep nilai-nilai sejagat berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss, dan yang kedua untuk mengenal pasti aspek persamaan dan perbezaan adat perkahwinan antara etnik Melayu dan etnik Cina. Yang seterusnya untuk menganalisis faktor-faktor penyumbang ke arah kesejagatan ataupun persamaan aspek budaya antara etnik Melayu dan Cina. Ke aspek metodologi kajian. Secara umumnya, metodologi kajian merujuk kepada kaedah yang digunakan oleh pengkaji dalam melaksanakan suatu tugasan. Dalam kajian ini ataupun dalam melaksanakan kajian ini, pengkaji menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh daripada pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, menurut Makbo dan Muhammad Abu Huzaifah pada tahun 2012. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua sumber untuk mendapatkan informasi bagi menyelami kajian. Yang pertama adalah rujukan kepustakaan dan yang kedua sumber internet. Rujukan kepustakaan sentiasa menjadi sumber yang dominan, terutamanya dalam bidang sains sosial dan ekonomi, kerana maklumat yang diperoleh adalah tepat. Contohnya, Kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat untuk mendapatkan tarif-tarif ataupun definisi-definisi konsep. Dari aspek sumber internet, pengkaji telah melayari laman sawang berkaitan dengan tajuk dalam menyiapkan tugasan. Maklumat akan dianalisis di bahagian dapatan kajian untuk menyelami dan menganalisis maklumat dengan lebih terperinci. Contoh laman web yang dijadikan sebagai rujukan adalah Berita Harian dan Astro Awani. Kembali bersama saya akan meneruskan pembentangan ke dapatan kajian yang pertama, iaitu untuk mengkaji konsep nilai-nilai sejagat berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss. Sebelum kita masuk pada kaitan antara nilai sejagat dengan teori strukturalisme, mari kita masuk pada konsep nilai sejagat. Nilai sejagat lazimnya wujud dalam suatu masyarakat berlandaskan sistem kepercayaan yang dipengaruhi oleh tradisi agama dan budaya serta perkembangan yang berlaku dalam ekosistem masyarakat tersebut. Konsep ini menjadi sangat penting kerana yang dijadikan sebagai panduan atau pegangan utama kepada masyarakat sebelum membuat suatu tindakan dan sebelum memikirkan suatu keputusan. Menurut Dato' Halimah Muhammad Said pada tahun 2019, nilai sejagat ini terkandung dalam setiap ajaran agama. Contoh-contoh nilai sejagat adalah nilai-nilai moral, keagamaan, dan pengajaran hidup yang dijadikan pegangan oleh masyarakat sejak turun-temurun sehingga ke generasi pada masa kini. Sekarang kita masuk pada teori strukturalisme. Teori ini diasaskan oleh Levi-Strauss yang merujuk pada suatu metodologi atau kaedah dalam membuat kajian berkaitan sosial dan budaya. Menurut laporan Greenland pada tahun 2020, teori ini sebagai satu cara untuk membuat kajian budaya dan dibangun berdasarkan pendekatan ilmiah dan metodologi antropologi, budaya serta linguistik structure. Dari sudut pandangan lain,
Teori ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami kelojikan pemikiran manusia tentang kegiatan dalam sistem budaya hidup mereka. Sekarang, mari kita masuk pada perkaitan nilai sejagat berdasarkan teori strukturalisme. Berdasarkan perkaitan ini, budaya merupakan satu sistem semiotik yang luas kerana diwujudkan untuk memastikan keberkesanan komunikasi antara manusia. Secara umumnya, ia merujuk pada satu set cara hidup dan pemikiran manusia tentang apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang diamalkan, pandukan budaya yang mereka amalkan. Hal ini menjadikan manusia dapat berfikir dengan pantas dan rasional terhadap setiap tindakan yang dibuat dan setiap keputusan yang diambil. Sebagai individu atau rakyat biasa, peraturan, adat dan kepercayaan patut dijadikan sebagai pegangan dalam setiap gerak-geri dalam kehidupan seharian mereka. Adat dilembagakan dalam hidup bermasyarakat adalah untuk menjaga kerukunan dan ketenteraman menurut Zainal Abidin Borhan pada tahun 1996. Oleh itu, adat yang diamalkan dalam budaya hidup dapat mengajar dan menunjukkan sesuatu yang positif pada individu yang mengamalkan adat tersebut. Perkaitan antara konsep nilai sejagat berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss dengan kajian yang dilaksanakan terhadap kedua-dua etnik tersebut mempunyai adat, cara hidup dan kepercayaan mereka tersendiri berdasarkan pegangan hidup mereka. Pegangan hidup mampu menjadikan mereka sebuah masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai positif seperti moral dan civic. Hal ini menjadikan interaksi mereka lebih luas dan perpaduan dapat dikukuhkan. Mari kita teruskan kepada dapatan yang kedua yang disampaikan oleh ahli kumpulan yang lain. Nama saya Darlius David dan saya akan membentangkan persamaan adat perkawinan antara etnik Melayu dan etnik Cina. Untuk etnik Melayu, adat merisik merupakan tahap awal sebelum bertunang dan berkawin. Dalam melaksanakan adat merisik, ibu bapa pihak lelaki akan berkenal-kenal dengan keluarga perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui latar belakang perempuan dari segi keturunan, tingkah laku, dan agama. Bagi etnik Cina, sama seperti etnik Melayu, adat merisik juga merupakan tahap awal sebelum bertunang. Dan pihak lelaki akan ke rumah pihak perempuan untuk mengetahui latar belakang perempuan yang dirisik tersebut. Selanjutnya, etnik Cina akan memberatkan tentang keturunan pribadi serta pendidikan gadis yang dirisik tersebut. Oleh itu, terdapat beberapa persamaan yang ketara dalam adat merisik etnik Melayu dan Cina, terutamanya tujuan merisik itu. Seterusnya, adat meminang. Seperti yang kita tahu, adat meminang merupakan tahap selepas merisik dan tahap sebelum berkawin. Untuk etnik Melayu, adat meminang dilakukan setelah kedua-dua keluarga belah pihak lelaki dan perempuan bersetuju untuk menyatukan anak mereka. Keluarga lelaki akan menghantar rombongan meminang ke keluarga perempuan untuk memberi cincin, barang hantaran, serta berbincang tentang perkawinan anak mereka akan datang. Bagi etnik Cina pula, sama seperti etnik Melayu, adat meminang dijalankan setelah kedua-dua belah pihak berpuasati dengan latar belakang keluarga masing-masing. Keluarga lelaki akan pergi ke rumah keluarga perempuan untuk menghantar cincin dan membincangkan tentang jumlah mas kawin dan memilih tarik perkawinan yang sesuai untuk anak mereka. Oleh itu, dapat disimpulkan di sini bahwa adat meminang etnik Cina dan Melayu memiliki beberapa persamaan, terutamanya dari segi tujuan meminang itu sendiri. Hai, saya Agnestan. Sekarang saya akan sambung kepada poin yang seterusnya, yaitu memberi wang atau hadiah kepada pengantin perempuan. Bagi etnik Melayu, perkara ini biasanya dilakukan oleh pengantin lelaki. Pengantin lelaki akan memberi wang kepada pengantin perempuan untuk membeli baju kawin, baju bertunang, baju malam berinai dan sebagainya. Tetapi ada juga pengantin lelaki yang akan memberikan hadiah seperti cincin, gelang ataupun rantai emas kepada bakal isterinya. Bagi etnik Cina pula, pengantin lelaki akan memberi hantaran kawin dan mas kawin kepada pengantin perempuan. Antara hadiah yang diberikan ialah hadiah besar dan proses ini dikenali sebagai kuat tali. Hadiah ini merupakan pengiktirafan dan persetujuan kedua-dua belah pihak terhadap majlis perkawinan yang akan berlangsung. Bilangan barangan hadiah besar juga mestilah dalam jumlah genap kerana ianya melambangkan hubungan pasangan akan kekal sehingga akhir hayat. Kesimpulannya, terdapat persamaan antara kedua-dua etnik ini kerana keluarga pengantin lelaki biasanya akan memberi wang atau hadiah kepada pengantin perempuan sekiranya tarikh perkawinan telah ditetapkan. Isi yang seterusnya yaitu pengedaran kad jemputan perkawinan. Bagi etnik Melayu, kad jemputan perkawinan akan diedarkan setelah pihak pengantin mencapai kata sepakat dalam perbincangan tentang pemilihan tarikh perkawinan.
Kad jemputan perkawinan akan diedarkan kepada saudara mara yang tinggal berjauhan maupun berdekatan untuk menyertai majlis perkawinan bagi pasangan pengantin tersebut. Bagi etnik Cina pula, setelah tarikh perkawinan telah dipilih dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak pengantin, maka keluarga pengantin akan mengedarkan kad jemputan kepada saudara mara yang tinggal berjauhan maupun berdekatan, sahabat, dan juga jiran untuk menghadiri majlis perkawinan bagi pasangan pengantin tersebut. Secara keseluruhannya, kedua-dua etnik ini mempunyai persamaan dari segi adat perkawinan, yaitu pengedaran kad jemputan kepada saudara mara yang terdekat dan juga tinggal berjauhan untuk menghadiri majlis perkawinan tersebut. Hai, nama saya Lili. Saya akan bentangkan bahagian jamuan perkawinan. Untuk etnik Melayu, jamuan perkawinan diadakan adalah untuk memperkenalkan pasangan kepada pihak keluarga masing-masing dan juga untuk menyampaikan berita gembira kepada saudara mara serta rakan. Bagi etnik Cina pula, semasa jamuan perkawinan, pasangan pengantin akan saling kenal mengenali dan beramah mesra dengan ahli keluarga kedua-dua belah pihak. Tujuannya adalah untuk menyampaikan berita gembira kepada saudara mara dan kawan-kawan kedua-dua pasangan pengantin. Secara kesimpulannya, kedua-dua ini mempunyai persamaan dari segi jamuan perkawinan. Seterusnya, saya akan membentangkan perbezaan adat perkawinan antara etnik Melayu dan etnik Cina. Yang pertama, pemilihan hari atau tarikh perkawinan. Bagi etnik Melayu, pemilihan tarikh atau hari perkawinan adalah sangat penting supaya majlis perkawinan dapat dijalankan dengan lancar dan berjaya. Tarikhnya biasa akan dipilih pada hujung minggu atau musim cuti untuk memudahkan ahli keluarga yang lain untuk datang menyertai majlis perkawinan tersebut. Bagi ini Cina pula, 3 hari akan dipilih berdasarkan kalender Cina. Hari tersebut akan dipilih berpadukan sebuah buku yang bertajuk Tunsul. Tarikh yang dipilih akan dibawa ke rumah pasangan pengantin untuk dipilih. Secara kesimpulannya, etnik Melayu dan etnik Cina mempunyai perbezaan dari segi pemilihan tarikh dan hari perkawinan. Etnik Melayu akan memilih tarikh pada hujung minggu ataupun musim cuti, manakala etnik Cina pula akan memilih hari berdasarkan kalender Cina. Hai, nama saya Amidun. Pada hari ini saya akan membentangkan perbezaan dalam adat perkawinan dari aspek upacara sembahyang. Bagi etnik Melayu, apabila kedua-dua pasangan telah sah menjadi suami isteri, kedua-dua pasangan tersebut boleh mengerjakan solat secara berjemaah ataupun selepas selesainya majlis akad nikah, mereka boleh mengerjakan solat sunat zifaf. Seterusnya, untuk etnik Cina, upacara sembahyang akan dilakukan di gereja, di mana pengantin lelaki akan menjemput pengantin perempuan. Setelah itu, pengantin lelaki dan imam akan menunggu pengantin perempuan masuk yang dipimpin oleh ayahnya. Apabila ayahnya telah memberi tangan kepada pengantin lelaki, maka upacara sembahyang pun dimulakan. Kesimpulannya, adat perkawinan bagi kedua-dua etnik tersebut mempunyai perbezaan di mana bagi etnik Melayu boleh melakukan upacara sembahyang di rumah, manakala bagi etnik Cina, mereka perlu ke gereja untuk melakukan upacara sembahyang tersebut. Seterusnya, saya akan membentang perbezaan dalam adat perkawinan dari aspek upacara penghormatan, di mana bagi etnik Melayu, selepas majlis pernikahan itu berlangsung, kedua-dua pasangan tersebut akan menyalam ke semua ahli keluarga dan rakan-rakan yang menghadiri majlis pernikahan mereka. Ini boleh dikategorikan sebagai tanda hormat dan berterima kasih kerana sudi menghadiri majlis pernikahan mereka. Seterusnya, bagi etnik Cina, mereka akan mengadakan upacara minum teh, di mana pasangan pengantin akan memberi teh kepada ahli keluarga mereka mengikut pangkat. Apabila teh yang telah diberikan diminum oleh ibu bapa mereka, ianya menandakan mereka telah diterima. Kesimpulannya, terdapat perbezaan adat perkahwinan dari aspek upacara penghormatan, di mana bagi etnik Melayu, kedua-dua pasangan tersebut perlu menyalam ahli keluarga dan rakan-rakan. Tetapi bagi etnik Cina, mereka perlu mengadakan upacara minum teh.
Baiklah, perbezaan yang seterusnya merupakan pakaian. Bagi etnik Melayu, pengantin lelaki akan memakai baju Melayu, tongkolok dan juga keris, manakala pengantin perempuan akan memakai baju kurung moden dan bebas memilih untuk berhijab ataupun tidak. Bagi etnik Cina pula, pengantin lelaki akan memakai samfu atau jubah labu, manakala pengantin perempuan akan memakai cheongsam atau kipap. Bagi pemilihan warna pakaian, etnik Melayu akan memilih baju berwarna putih yang melambangkan kesucian, manakala etnik Cina akan memakai pakaian berwarna putih, merah atau kuning. Mereka tidak dibenarkan memakai warna biru, kelabu dan hitam kerana warna-warna tersebut melambangkan kematian dan kesedihan. Kesimpulannya, pakaian pengantin terdiri daripada pakaian tradisional masing-masing dan mempunyai keunikan tersendiri yang menjadi perbezaan yang ketara dalam adat perkahwinan etnik Melayu dan Cina. Perbezaan yang terakhir merupakan upacara menyarungkan cincin. Bagi etnik Melayu, ibu atau saudara perempuan kepada bakal pengantin lelaki akan menjadi wakil untuk menyarungkan cincin pertunangan kepada pengantin perempuan. Manakala bagi etnik Cina, pengantin perempuan akan masuk bersama bapanya, manakala pengacara majlis dan pengantin lelaki akan menunggu di atas pentas. Pasangan pengantin akan dijemput naik ke atas pentas dan saling menyarungkan cincin perkahwinan. Kesimpulannya, walaupun kedua-dua etnik menjalankan upacara ini dalam adat perkahwinan mereka, namun atur cara majlis sangat berbeza. Saya akan memberikan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya untuk membentang dapatan 3. Saya Alfira Robert akan meneruskan pembentangan dalam faktor-faktor yang menyumbang kepada kesejagatan dan persamaan bagi kedua etnik, yaitu etnik Melayu dan etnik Cina. Faktor yang pertama adalah perkawinan campur, dan hal ini merujuk kepada penyatuan dua insan yang berasal daripada golongan yang berbeza dan juga lebih dikenali atau sering didengar dengan ungkapan eksogami. Selain itu, perkawinan moden campur juga terbahagi kepada beberapa kategori seperti perkawinan campur antara kaum, perkawinan campur antara negara, dan perkawinan campur antara agama. Tamsilnya, kewujudan baba nyonya. Tradisi baba nyonya masih diteruskan sehingga sekarang, seperti pemakaian kebaya nyonya untuk menghadiri perayaan maupun majlis perkawinan masih dipraktikkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya adalah faktor yang kedua adalah pengaruh barat, dan perkara ini sering dilihat dan sering berlaku lebih-lebih lagi pada zaman moden sekarang. Pengaruh tersebut adalah dalam aspek pemakaian orang barat dan juga aktiviti perkawinan orang barat yang telah diadaptasi oleh etnik Melayu dan etnik Cina, di mana pengantin perempuan akan melakukan balingan jambangan bunga, dan perbuatan ini dipercayai bahawa individu yang berjaya untuk menangkap balingan jambangan bunga tersebut akan melangsungkan perkawinan selepas sahaja pasangan yang berkahwin pada waktu itu. Oleh itu, melalui faktor pengaruh barat dan perkawinan campur ini, terdapat kewujudan kesejagatan dan persamaan dalam kedua-dua etnik, yaitu etnik Melayu dan etnik Cina. Faktor yang seterusnya akan dibentang oleh rakan saya, yaitu Neville Vincent. Saya Neville Vincent akan membentangkan selanjutnya mengenai faktor-faktor kesejagatan budaya di antara etnik Cina dan Melayu. Selain daripada pengaruh barat dan perkawinan campur, adat turun-temurun nenek moyang juga merupakan salah satu faktor persamaan budaya. Seperti mana yang kita maklum, etnik Cina dan Melayu telah lama menetap bersama, terutama di tanah Melayu. Oleh itu, terdapat pelbagai adat resam yang sama yang diamalkan oleh kedua etnik ini. Sebagai contoh, semasa menyambut kelahiran bayi, banyak adat-adat yang dilakukan oleh etnik Cina dan Melayu yang hampir sama, namun sedikit berbeza, tetapi tetap dengan tujuan yang sama. Kelahiran bayi merupakan perkara yang murni bagi masyarakat Cina dan Melayu. Justru, banyak adat istiadat yang dilakukan untuk kebaikan ibu dan anak yang baru lahir tersebut.
Antara adat-adat yang dilakukan adalah seperti bulan berpantang bagi ibu mengandung, ibu yang bersalin, mencukur rambut bayi yang baru lahir, dan sebagainya. Persamaan budaya ataupun adat ini berlaku karena kedua etnik ini berpandangan sama tentang sesuatu perkara tersebut. Seterusnya, pengaruh persekitaran juga memainkan peranan penting dalam kesejahteraan budaya di antara etnik Cina dan Melayu, khususnya di Malaysia. Pengaruh persekitaran mampu mempengaruhi pembelajaran sosial dan tingkah laku seseorang ataupun sebuah komuniti tersebut. Hal inilah yang berlaku di antara masyarakat Cina dan masyarakat Melayu, terutamanya pada zaman dahulu. Contohnya semasa upacara kematian diadakan. Secara lazimnya, kematian merupakan sesuatu perkara di mana kita merasakan pemergian orang tersayang dan digambarkan dengan saat berduka dan sedih. Termasuklah juga dengan masyarakat Cina dan Melayu. Justru, pelbagai adat resam yang sama dilakukan oleh kedua etnik ini untuk menghormati pemergian arwah dan untuk persiapan arwah sebelum melangkah ke alam yang seterusnya. Antara adat-adat yang dilakukan oleh kedua etnik ini semasa upacara kematian diadakan adalah seperti mayat arwah akan dimandikan dan dibersihkan sebelum dikubur. Selain itu, ahli keluarga diwajibkan memakai pakaian berwarna hitam ataupun gelap semasa upacara dijalankan. Kesejahteraan ini berlaku kerana masyarakat Cina dan Melayu percaya bahawa ini adalah cara yang terbaik dan wajar untuk dilakukan setelah seseorang itu meninggal dunia. Seterusnya, kita akan beralih ke kesimpulan. Nama saya Luciana Anas Nabong. Di sini saya ingin menerangkan bahagian rumusan bagi tajuk kumpulan kami. Secara kesimpulannya, etnik Melayu dan Cina menjadi fokus kepada kajian kerana mereka kaya dengan adat dan kepercayaan yang tersendiri. Secara ringkasnya, konsep nilai-nilai sejagat dijelaskan lagi bagi kefahaman pembaca, iaitu nilai ini lazimnya wujud dalam sesuatu masyarakat berlandaskan sistem kepercayaan yang dipengaruhi oleh tradisi agama dan budaya. Dalam kajian ini turut membincangkan beberapa aspek perbandingan budaya, iaitu persamaan dan perbezaan yang berhubung dengan adat resam bagi etnik Melayu dan etnik Cina. Dari segi persamaan, adat resam kedua etnik ini ialah adat meminang, peredaran kad jemputan perkahwinan, jamuan perkahwinan dan memberi wang atau hadiah serta adat merisik. Bagi perbezaan adat resam pula, ialah cara pemilihan hari perkahwinan, upacara sembahyang, pakaian dan upacara menyarungkan cincin serta upacara penghormatan. Bukan itu saja, pengkaji juga mengkaji tentang beberapa faktor menyumbang ke arah kesejahteraan ataupun persamaan aspek-aspek budaya di antara kedua-dua etnik tersebut, ialah perkahwinan campur, pengaruh budaya barat dan pengaruh persekitaran serta adat turun-temurun dari nenek moyang bagi kedua-dua etnik tersebut. Dengan itu, kajian yang dilakukan telah mencapai 3 objektif yang ditetapkan melalui segala informasi dan maklumat yang terkumpul di bahagian dapatan kajian. Pihak pengkaji berharap agar tajuk seperti ini akan dikaji dengan lebih mendalam oleh generasi akan datang bagi mentabatkan budaya yang berbeza daripada pelbagai kaum di Malaysia, kerana etnik merupakan salah satu keunikan bagi negara Malaysia. Ini saja daripada unggulan kami. Sekian, terima kasih.